Untuk makluman yang berhormat, laporan survei pendapatan perbelanjaan isi rumah dan kemudahan asas yang terkini pada tahun 2022 menunjukkan kadar kemiskinan tegar untuk seluruh negara telah berkurang daripada 1% pada tahun 2020 kepada 0.2% sahaja ataupun bersamaan 18,445 isi rumah di seluruh negara pada tahun 2022. Pun begitu, keadaannya tidak sama di Sabah lah. Walaupun kita lihat penurunan yang mendadak bagi seluruh negara, kadar itu masih lagi tinggi di Sabah dan insiden kemiskinan tegar bagi negeri Sabah adalah dicatatkan pada kadar 1.2%. Berikut adalah insiden kemiskinan tegar tertinggi mengikut daerah-daerah di 8 daerah tertinggi. Tongot paling tinggi 5.9%, Beluran 5%, Pitas 4.8%, Kinabatangan 4.6%, Kota Marudu 4%, Tuaran 2.6%, Ranau 2.4%, Lahad Datu 2.4%. Jadi kita boleh bandingkan bagaimana keadaan di seluruh negara hanyalah 0.2% dari segi insiden kemiskinan tegar, tetapi di Sabah negerinya lebih kurang 6 kali ganda, lebih tinggi daripada kadar nasional, tetapi bila diambil di 8 daerah termiskin itu, kadarnya itu memang melebihi 10 kali ganda. Jadi sebab itu kerajaan, saya dah maklumkan, itu salah satu sebab kenapa kita meluncurkan padu, kerana kita tahu bahawa kita tak boleh lagi bergantung seperti kaedah lama, kita menunggu orang miskin datang kepada kita. Kita kena tahu di setiap rumah itu yang mana supaya kita boleh bantu. Dan dalam 2 minggu terakhir Kemaskini Padu ini, memang kami sedang berbincang dengan kerajaan negeri Sabah kerana kita dah petakan di antara penerima STR, penerima bantuan dan penerima dan juga data-data yang lain, memang ada masih banyak lagi tompok-tompok yang penduduk di kalangan miskin Sabah yang tidak pernah mendapat bantuan. Poin yang kedua, saya minta 1 minit, ada sedikit ringkaskan lagi. Jawapan. Ringkaskan. Kalau tak saya bagi bertulis, tapi tak bisa jawab. Kita ada beberapa jangka masa pendek, jangka masa sederhana dan jangka masa panjang lah. Kalau jangka masa pendek itu, kita sedia maklum sumbangan tunai rahmah, sumbangan asas rahmah, subsidi dan sebagainya itu terus ditingkatkan. Bagi jangka masa sederhana itu di bawah bidang kuasa sebahagiannya adalah yang diusahakan oleh Kementerian Ekonomi, iaitu untuk kita mewujudkan program-program penjanaan pendapatan, terutamanya yang secara skala besar, secara berkomuniti. Dan untuk jangka masa panjang sudah tentu untuk kita menstrukturkan balik ekonomi dan juga menambah infrastruktur di negeri Sabah supaya penghasilan kerja itu dapat menghasilkan peluang ekonomi yang lebih tinggi. Akhir sekali, saya nak bagi beberapa maklum balas tentang bantuan dan juga program yang telah berlangsung sekarang. Di bawah IPR untuk Sabah, kita sebenarnya tumpukan pertanian. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sabah kerana Kerajaan Negeri Sabah adalah yang paling terkedepan dalam memberi tanah. Jadi sebab itu, setakat ini selepas 1 tahun, IPR Intan di Sabah melibatkan 390 keluarga miskin tegar dan telah mendapat tanah berkeluasan 504 ekar di 8 daerah tadi. Jadi ada yang di Kota Marudu ada, saya ingat di Keningau ada, di Kinabatangan pun ada. Dan tanamannya ini berbeza-beza, ada tanaman nanas MD2, tanaman cili vertigasi, tanaman jagung serta kacang soya. Baik. Kalau melihat kepada prestasi IPR Intan di tapak-tapak lain, pendapatan bulanan bagi tuaian pusingan pertama adalah antara RM2,200 hingga RM5,600 sebulan.
Iaitu yang telah berjaya direkodkan di tapak-tapak lain. Jadi kalau kita berjaya ulangi ini di Sabah, maksudnya setiap keluarga miskin tegar yang menyertai itu, memang dalam tempoh 2 tahun tu dia memang keluar daripada miskin tegar. Cuma kita nak pastikan bila dia keluar daripada program itu dengan modal yang dia dah dapat, dia akan berjaya mendapatkan peluang-peluang yang lain. Jadi akhir sekali, InsyaAllah ada lagi program-program lain yang saya boleh bagi senarai penuh kepada Sempurna, dan Kementerian Ekonomi secara berterusan juga bekerjasama dengan agensi-agensi lain. Contohnya Amanah Ikhtiar, kerana Sabah mempunyai sahabat Amanah Ikhtiar yang paling tinggi. Selain daripada secara berterusan memberikan peruntukan untuk projek-projek kecil membaiki infrastruktur, dan Sabah di bawah inisiatif kemudahan rakyat, Sabah merupakan negeri penerima paling besar peruntukan ini by far berbanding dengan negeri-negeri lain, dengan harapan ketersaling hubungan yang lebih baik di peringkat kampung dan pedalaman itu akan membantu melicinkan lagi kegiatan ekonomi. Terima kasih Puan Diputera. Sempurna. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang telah menjelaskan tentang kemiskinan di negara dan juga khususnya di peringkat negeri Sabah, dan saya amat setuju sekiranya langkah-langkah untuk memperincikan secara mendalam masalah yang dihadapi berbeza di Semenanjung dengan di Sabah, handicap dia. Di antara major contributor tentang kemiskinan ialah pendidikan. Long term United Nations dah katakan ini merupakan salah satu kaedah yang boleh membantu umat untuk mengatasi masalah jangka panjang. Education, sekolah menengah, technical school. Cuma saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat tentang apa yang telah diutarakan, iaitu Yang Amat Berhormat Tambun telah menyatakan bahawa kemiskinan tegas 100% telah pun dicapai di Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan. Dan saya ingin bertanya, kaedah yang digunakan di tempat yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Tambun ini, sama ada dimodified kaedah itu diguna pakai untuk bagaimana mengatasi, kalaulah di Melaka, kalau di Negeri Sembilan, di Kuala Lumpur, tempat yang dah well developed, ya, boleh diatasinya masalah ini. Bagaimana pula di luar bandar, contohnya di kawasan Beluran, di kawasan Tongot yang banyak kemiskinan, ya. Sama ada kita gunakan kaedah yang berlainan seperti apa yang disebut pertanian tadi itu. Kena dahulu waktu saya Ketua Menteri, bagi tanah, bagi pertanian, pastikan mereka, tapi tanam tumbuh-tumbuhan ataupun sayur-sayuran yang kualiti harga dia, pasaran permintaan tinggi, harganya juga tinggi. Dan ini antara kaedah. Sama ada pendekatan bagaimana Yang Berhormat Menteri untuk cuba mengatasi supaya kita boleh menoktakan kemiskinan tegar, khususnya di 8 daerah yang termiskin di negara kita ini. Ya, minta kerjasama daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Sempurna. Kalau di 3 negeri tadi, di Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Melaka, kaedahnya adalah bercampur di antara tindakan menyediakan peluang ekonomi, sama ada bantuan kewangan untuk berniaga, ataupun banyaknya juga ialah peluang pekerjaan kepada anggota isi rumah, dicampur pula dengan pindahan-pindahan tunai, baik daripada zakat, baik daripada bantuan sedia ada yang daripada STR, Jabatan Kebajikan dan sebagainya. Pandangan saya untuk Sempurna ialah dia lebih mudah dibuat di tempat-tempat yang lebih bandar. Memang betul, kerana peluang pekerjaan itu lebih banyak untuk diberikan kepada anggota-anggota isi rumah